Jangan kita jadikan Quran itu hanya tinggal tulisan. Kita mengejar huruf itu kerana kita tahu bila kita dengar sabda Nabi yang mengatakan setiap huruf-huruf itu dijanjikan dengan 10 ganjaran pahala. Betul, ada pahala dia. Tetapi apakah yang kita faham dengan maksud pahala tu? Allahu 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 Allahu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-mahmud Allahu jalla jalaluhu wal musalla alaihi Muhammad wa aluhu wal mad'u lahu al-bilad wa rijaluhu. Bismillahi abtadi wa bi kitabillahi ahtadi wa bi sunnati nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aqtadi. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun wa kafa billahi syahida. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan keizinannya, dengan peluang dan ruang yang diberikan kepada kita semua, terutamanya sahabat-sahabat daripada Bicara Maqasid. Alhamdulillah, saya nampak dah ada yang dah masuk dalam live sekarang ni. Terima kasih kepada semua. Terima kasih kepada yang berkongsi, yang menyebar luaskan lagi supaya program pada pagi ini, terutamanya hari Jumaat yang mulia ini, dapat kita panjang-panjangkan dan menjadi satu seruan dakwah dan juga menjadi satu peluang untuk kita menambahkan lagi ilmu dan juga pelaksanaannya di peringkat diri sendiri, keluarga, masyarakat dan di mana sahaja ruang yang kita boleh laksanakan Al-Quran itu di dalam segenap ruang kehidupan kita, insya-Allah. Jadi sementara kita tunggu sahabat-sahabat yang lain, jadi saya nak ucapkan terima kasih kepada, rasanya semua tengah bersemangat ni, semua pakat tengah memberi salam. Kita ada sahabat ramai lah ni, nama-nama yang dikenali, nama-nama yang dirindui juga. Rasanya semua dah lama dah tunggu Bicara Maqasid kembali dan rezeki pulang daripada umrah Mac baru-baru ni. Jadi kita ada pertambahan ahli keluarga daripada Vacation Umrah 176. Jadi saya ucapkan semuanya lah selamat datang, selamat kembali ke ruang Bicara Maqasid, dan insya-Allah hari ini kita akan berkongsi sedikit refreshment daripada perkongsian-perkongsian yang dulu. Kita dah dapat lebih kurang banyak episod kita dah kongsikan, dan kali ini kita mulakan dengan edisi Ramadan. Kita mulakan dengan season kedua dan episod yang pertama, dan insya-Allah selepas ini kita akan cuba istiqomahkan. Dan ramai ni keluarga RU176 yang hadir, dan juga kita ada sahabat-sahabat daripada Vacation Umrah yang lain. Kita juga ada daripada Vacation Haji, termasuklah daripada Facebook. Kalau ada daripada Rai TV, selamat datang, dan mudah-mudahan Allah permudahkan kita untuk memahami ilmu yang dikongsikan, terutamanya kepada mereka-mereka yang mungkin pertama kali menyertai program Bicara Maqasid secara live. Boleh kata kebanyakan yang dah pernah pergi umrah, dah pernah sampai haji bersama dengan Vacation, kebanyakannya semua dah boleh memahami macam mana kita menyampaikan kefahaman Al-Quran ini, terutamanya dalam bentuk penjelasan-penjelasan yang menggunakan kitab dan sunnah Nabi itu dalam bentuk strategi. Bagaimana kita nak membaca, bukan sekadar kita hanya melagukannya, bukan sekadar kita hanya membacakan dalam bentuk bacaan yang indah, tetapi bagaimana kita nak translate setiap ayat-ayat Al-Quran itu sebagai satu perintah. So Al-Quran ini ada 6,236 ayat. So 6,236 ayat ni, andai kata kalau kita tidak memahaminya dalam bentuk pelaksanaan, dalam bentuk konteks, daripada konteks itu kita nak terjemahkan dalam bentuk konsep. Daripada konsep kita nak bawa pula dalam kehidupan kita menjadi prinsip. So yang ni, tajuk ni kita pernah buka dahulu. Kita terangkan tentang konsep dan prinsip. Macam mana Al-Quran yang ada di tangan kita tu nak dijadikan sebagai satu petunjuk, menjadikannya sebagai satu bainat, dan akhirnya menjadi satu furqan.
Tu cerita Quran. Sebab syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi itu daripada surah 2 ayat 185. Al-Baqarah ayat 185 tu jelas menampakkan di dalam bulan Ramadan itu, di fasa Ramadan itu, di dalam keadaan kondisi manusia yang ramat, yang panas, yang mengalami tekanan, mengalami satu proses kebingungan, mengalami satu situasi dan juga keadaan kepala dah bingung, dah dol, dah sesat dalam kehidupan, maka ketika itu datangnya petunjuk. Al-Quran itu datang hanya kepada orang yang sudah merasai satu perjalanan yang sesak. Dia dah tak boleh nak buat apa dah. Hujungnya, bila kita duduk kat dunia ni, kita dah rasa kita happy, kita rasa kita gembira, kita rasa kita dah tenang dan kita rasa kita dah ada segalanya. Padahal yang kita ada itu hanyalah satu persangkaan kita yang mengatakan kita ini dah duduk dalam dunia yang Allah redha. Belum lagi redha Allah itu datang apabila kita bawa Al-Quran ini dalam bentuk pelaksanaan. Kita mungkin dah jadi seorang anak, kita dah mungkin jadi seorang ibu, bapa dan mungkin datuk dan nenek. Cuma semua itu adalah satu proses kita rasa yang kita dah jadi orang yang menjadi hamba Allah. Tapi perhambaan yang sebenar ataupun pengabdian yang sebenar ni, dia kena back to basic balik. Dia kena kembali balik kita jadi orang yang tahu macam mana kita nak bawa diri kita sebagai seorang yang memahami tuntutan-tuntutan agama berdasarkan kehendak Allah. So, jadi ibu, jadi bapa, di mana perintah Allah? Dia ada banyak surah lah, surah 46, surah Al-Ahqaf ayat 15, tu satu contoh. Kan, macam mana kita nak jadi seorang ibu dan bapa ini, yang mana Allah dah ajar dah, yang kita jadi ibu, kita kena jadi seorang yang memastikan proses penyusuan dia cukup, menyapihnya cukup, fasanya sampai umur 40 tahun, kita pastikan dia jadi seorang yang Muslim, dan benda itu proses kitaran dia kepada dia pula yang akan menjadi ibu dan bapa. Daripada dia jadi ibu bapa, dia lahirkan anak, anak ni pula akan ambil alih sebagai ibu, menjadi bapa, dan dia pun kena buat benda yang sama kepada keturunan dia. It's a process. Bila kita faham tuntutan-tuntutan ni, dan kita akan nampak Quran, dia bukan sekadar untuk kita lagukan, dia adalah satu konsep pelaksanaan berdasarkan ketentuan dan kehendak kita. First, kita kena lihat dulu siapa pelakon dia. Jadi pelakon dia pelakulah. Quran itu adalah satu skrip. Skrip yang Allah dah ciptakan, Allah dah bagi kat kita ni in original scriptures. Dia satu skrip yang original. Kita tak boleh nak elak, kita tak boleh nak nafikan ada 25 rasul dan nabi-nabi yang dikisahkan dan ada kisah-kisah mereka yang tidak dinamakan. Peranan-peranan dan watak mereka itu dalam bentuk nabi-nabi yang khusus Allah kongsikan. Jadi bila kita baca Quran itu, tambahan pula sekarang ni kita tengah duk sibuk kalut kan, menghabiskan Al-Quran itu, nak mengkatamkan Quran itu dalam tempoh 1 bulan Ramadan ni. So jangan kita jadikan Quran itu hanya tinggal tulisan. Kita mengejar huruf itu kerana kita tahu bila kita dengar sabda Nabi yang mengatakan setiap huruf-huruf itu dijanjikan dengan 10 ganjaran pahala. Betul, ada pahala dia. Tetapi apakah yang kita faham dengan maksud pahala tu? So, kita kena tahu banyak benda yang kita kena detailkan dalam bentuk bukan sekadar angan-angan. Macam mana kita nak kata kita ni orang yang berangan ataupun kita ni hanya orang yang sangka-sangka? Sebab kita sangka kita dah baca. Betul lah kita dah baca Quran. Tapi adakah kita faham? So, membaca itu mesti memberikan satu tindak balas, respon kepada pembacaan tadi. So, kalau kita hanya baca semata-mata, hujungnya kita tak tahu apa kita baca. Itu satu tanda. So, dah baca, dah habis dah satu muka surat, dah habis dah satu juzuk, tutup Al-Quran, kemudian kita tak boleh bagi tahu balik apa yang kita baca tadi. Itu satu benda yang kita kena cek. Itu satu benda yang kita kena analisa. Dah tutup buku, carilah tempat yang paling tinggi, letaklah Al-Quran itu di tempat yang paling tinggi untuk memuliakan dia. Dah rasa macam betul dah kita buat. Dah rasa kita dah meninggikan Quran dah. Tapi itu hanya dalam bentuk satu tradisi. Sebab itu yang disuruh oleh ibu dan bapa kita. Itu yang diajar oleh nenek moyang kita. Buat apa?
kita pun pergilah letak dekat tempat tinggi, kita pun muliakan Al-Quran itu, kita pun cium, letak kat dahi, letak kat muka, letak kat dada. Ia hanyalah satu ritual apabila kita selesai membaca Al-Quran. Tapi selesai saja, tutup buku, tutup kitab, tinggal dekat tempat tinggi, kita pun kembali balik kepada kehidupan kita yang asal. But prinsip Quran itu gone. Kita tak faham pun, kita tak jelas pun, kita tak memahami pun setiap ayat-ayat itu untuk kita laksanakan, untuk kita berjalan dengan ayat tu. Sebab itu Al-Quran ini, dia adalah satu analogi ilmu. Analogi. Dia banyak mutasyabihat dan ada ayat-ayat yang berbentuk muhkamat. So mutasyabihat Al-Quran itu adalah satu bentuk konteks yang diterjemah dalam bentuk konsep dan prinsip. Yang kita nak berjalan di atas muka bumi ini dengan panduan petunjuk ayat-ayat tadi. Apa tugas kita? Bainatkan. Bainatkan ni buktikan, jelaskan dalam bentuk akhlak, dalam bentuk tindakan, dalam bentuk prinsip kita sebagai seorang ibu, bapa, anak, ahli keluarga, masyarakat dan seterusnya menjadi pemimpin dan seterusnya kita nak menunjukkan satu contoh, satu uswah, satu bentuk model, sampel kepada orang lain. Hinggalah Al-Quran ini dizahirkan, berjaya menjadi satu petunjuk. Liyuzirahu ala dini kullih. Satu petunjuk yang nak dizahirkan untuk menjadi satu din. Apa tu din? Sistem. Sistem itu dalam bentuk pakaian. Pakaian yang kita pakai ni, yang setiap hari kita pakai, adalah satu konsep untuk kita zahirkan, tunjukkan kepada orang. Ni bila kita sentuh pakaian ni, nampak baju yang kita pakai ni. Kan, kalau kita pakai baju Melayu, orang nampaklah kita ni orang Melayu. Itu paling mudah lah, the basic things. So, bila kita pakai baju Melayu, ada butangnya begini, kemudian kita pakai songkok macam ni, apa semua, kita pergi beraya nanti kan. So, orang tahu ini orang Melayu. Tapi, orang yang pakai baju, Cheongsam apa semua, kita kenai, ini orang Cina. Nanti orang pakai sari, kita tahu, ini orang India. Itu gambaran kepada pakaian. Once kita nampak pakaian itu saja, automatically kita akan nampak the system yang dipakai. Apa yang dibawa dalam kehidupan dia. Pakaian yang dipakai itu menggambarkan siapa dia. Lain daripada wajah, daripada muka. Pakaian itu membawa segala bentuk pengenalan diri. Budaya, adat resam, kefahaman, ideologi, doktrin. Hanya boleh kita lihat daripada pakaian. Dari segi rupa, dari segi rambut. Sistem apa yang dia pakai dekat rambut dia? Belah tengah, ikat tocang, kan? Tak pakai tudung, free hair. Itu pun satu sistem. So, kalau namanya Islam tapi free hair, automatically orang akan menilai. Menilai dalam bentuk apa? Dalam bentuk, satu bentuk persepsi dulu. So, kita akan bagi satu persepsi. Dia ni macam mana? Orang ni bagaimana? Sebab itulah manusia yang ada hati, yang akan memberi satu furqan. Furqan ini satu pembeza. Yang nak membezakan engkau ni Islam ke bukan Islam. Itu dulu. Engkau ni guna pakai hidup engkau dalam sistem Allah ke atau engkau di luar sistem Allah. Engkau ni mengguna pakai aplikasi Al-Quran atau engkau hanya menjadi orang yang jahil. So, semua itu adalah satu pelaksanaan dalam bentuk sistem. Sistem yang akan memberikan kita ini personality yang nak membawa Quran dalam bentuk akhlak. So, kalau kita ni pakai baju, kan, baju t-shirt, dekat atas ni tulis Metallica, automatik kita kan nampak, oh yang ni mesti dia ni suka rock. Macam tu lah. Kita nampak dia ni pakai jubah, ada selempang, pakai kopiah, yang ni mesti orang yang ada ilmu agama. Kita akan letak persepsi macam tu. Tapi don't judge a book by its cover. Hari ni kita tengok cover Al-Quran itu, kita dah tahu dah, oh ini Quran. But do we know the content? Itu yang menyebabkan kita hari ni rasa macam kita dah baca Quran. But the content itself telah hilang. Dia cuma tinggal satu tulisan yang menyebabkan kita rasa kita sudah beramal. Tetapi amalan kita itu hanya di mulut. Yang di mulut itu hanya kekal menjadi satu bacaan. Yang kita eja-eja, yang kita lagu-lagukan, yang kita indahkannya. Tetapi kita tak terjemahkan keindahan bacaan tadi itu dalam bentuk pelaksanaan harian. Kita hilang di situ. Kita tidak jadi Al-Quran yang berjalan. Kita tidak jadi Al-Quran yang bergerak.
Al-Quran yang Allah sebut di dalam surah Al-Ankabut ayat 49 itu, yang ada di dada kita, ke mana saja kita pergi, apa saja yang kita buat, duduklah seorang diri, kita mampu untuk jadi seorang hamba yang mengabdi. Walaupun seorang diri. Dia tak ada cerita lagi dah duduk seorang-seorang, kan buka paip ayak, minum ayak waktu Ramadan, apa semua bagai, curi-curi, menyorok, tengok orang tak ada, kena TO. Di situlah yang menjadikan kita berbeza once kita tahu Allah itu berada di dalam dada kita, di dalam hati kita. Dia bukan jadi satu bentuk angan-angan yang kita rasa kita dendangkan Quran itu menjadi satu bentuk bacaan hanya untuk mendapat pahala. Sebab kita tak faham makna pahala itu. Pahala itu daripada perkataan ajran. Ajran itu satu ganjaran. Engkau baca surat khabar, kau dapat berita. As simple as that. Kau baca Quran, kau dapat satu berita besar. Engkau buka Facebook, bacalah status, ada banyak berita-berita di dalam newsfeed tu. Itulah cerita berita yang hari-hari menjadi satu benda yang viral, satu benda yang trending, dan kita akan dapat berita itu, we captured all the news, dan kemudian kita akan jadikan benda itu sebagai satu perbincangan. Ada yang komen, ada yang share, ada yang like, ada yang benda tu jadi trending panjang sampai seminggu, cerita tu tak habis-habis lagi. Why? Sebab dia dah menjadi satu benda yang disebarkan dan menjadi satu benda yang menjadi bual bicara orang. Tapi Quran ni, hari ni baca, ni masalah kita ni, kita baca Quran, kita tadarus ramai-ramai. Ni ramai-ramai dekat masjid ni kan. Kita pun pergilah ramai-ramai dekat masjid, malam-malam habis tarawih tadarus. Selesai tadarus Quran, tutup kitab apa semua, pergi saja dekat meja moreh, automatically kita akan hilang apa yang kita baca tadi. Kita cuma akan bincang apa yang ada di atas meja kita. Kita akan membacakan sesuatu yang berkenaan dengan makanan yang kita makan. Kita akan sembang benda yang melibatkan kehidupan kita. Sembang politik, sembang keluarga sana, sembang keluarga sini, kan? Duk sembang pasal imam tadi berkenan nak buat jadi laki, kan? Semua tu adalah benda yang menyebabkan kita hilang fokus kepada satu tujuan. Kenapa kita baca Quran? Padahal, once kita baca Quran tadi, Quran itulah yang nak dibawa sebagai satu khutbah. Yang nak disampaikan pula kepada anak dan isteri. Ni, hari ni, sampaikanlah walau satu ayat. Walau satu ayat. Bukan cerita ayat hari ni daripada paper, daripada buku dia, tak. Ni, daripada ayat Quran ni. Walaupun satu ayat. Hari ni, satu ayat yang penting untuk kita faham, surah Al-Baqarah ayat 183 itu. Allah katakan, kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan, ditetapkan, dah difardukan, alaikum, ke atas kamu, asyam, puasa. Itu Allah dah cakap ni. Satu perintah yang menjadi ketetapan. Kutiba, ketetapan. Kitab, satu buku di dalamnya yang telah mempunyai ketetapan-ketetapan Allah. Ada 6,236 ayat berbentuk ketetapan yang dah difix kepada kita sebagai hamba yang nak melaksanakan perintah tu. So, setiap ayat-ayat itu bukan sekadar satu bacaan. Dia dah jadi satu ketetapan. Apa ketetapan dia? Dalamnya ada perintah. Contoh, satu ayat yang kita baca tadi, surah Al-Baqarah ayat 183, Allah suruh kita berpuasa. Allah suruh kita menjadi manusia yang berpuasa. Tapi puasa yang macam mana? Kutiba alaikumusiyam, diperintahkan kepada kamu, ditetapkan kepada kamu, difardukan kepada kamu ni untuk berpuasa. Kama, sebagaimana kutiba, ditetapkan. Kepada siapa? Kama kutiba alal ladzi min qablikum. Seperti mana orang-orang yang sebelum kamu. Min qablik. Kenapa digunakan perkataan qablik? Qablik sebelum, itu satu. Qablik ini juga qabala. Qabala ni kan ada solat sunat qabliyah contohnya kan. Jadi qabliyah, qablik, qiblat. Orang-orang yang dah pun diberikan satu kiblat, satu arah, satu contoh, satu sampel. Yang kita nak kena ikut mereka. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum, agar kamu tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. So, jangan hanya baca benda tu, walaupun dia satu ayat. Jangan kita baca dia sebagai satu bacaan yang sedap, tetapi kita tak faham. The text is there. Ada dah teksnya. Kita pun punyalah nak baca teks tu berulang-ulang kali, nak khatamkan dia dengan lagu, dengan tajuknya semua bagai. Itu satu bab. Tapi pelaksanaan ayat itu tadi perlu kita faham.
Sebab Allah kata la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Takwa yang macam mana? Kita faham hari ni, ittaqullah, takutlah Allah. Macam mana kita nak takut kepada Allah? Takut kalau kita tak buat apa yang disuruh, kalau kita buat apa yang dilarang, kalau kita tak tinggalkan apa yang Allah larang. Dan kita kena rasa takut, kena rasa bimbang, kena rasa khawatir, kena takut bila kita tak boleh laksanakan perintah-perintah dia. So, in order untuk kita buang ketakutan itu, untuk kita tak nak jadi orang yang takut sahaja, kita nak kena jadi orang yang committed. Once kita tak commit, baru kita akan jadi orang yang takut. So, perintah tatakun tadi itu adalah untuk kita menjadi orang yang committed dengan perintah-perintah Allah. Committed sebagaimana orang-orang terdahulu committed. Siapa orang terdahulu? Kita hidup di zaman tahun 2022 sekarang. So, kita sudah melangkaui fasa Rasulullah, Nabi-Nabi terdahulu, orang-orang terdahulu, khalifah-khalifah sebelum ini, umat-umat sebelum ini, nenek moyang kita sebelum ini. Kita sudah melihat sampel-sampel contoh-contoh orang terdahulu. Siapa yang betul-betul melaksanakan perintah Allah, mengikut acuan ataupun sibrah Allah, then kita akan melihat dalam bentuk contoh sampel yang baik dan sampel yang buruk. Dia akan ada dua golongan, satu golongan kiri, satu golongan kanan. Kita akan nampak siapa yang berjaya, siapa yang gagal. Kita nampak Fir'aun sebagai satu contoh orang-orang yang dah gagal. Kita nampak contoh-contoh umat-umat yang gagal. Umat Nabi Lut, kan? Umat Nabi Nuh, umat yang pernah pun melawan Allah secara berdepan, umat-umat yang terdahulu yang mencabar Allah, yang menentang Allah dengan beraninya. Ada contoh-contoh tu ditunjukkan dalam Quran, dan contoh-contoh itu relevan sampai sekarang. Kita bersempang tentang umat Nabi Lut. Ada cerita kata? Ada. Ditutup oleh bumi, lebih rendah daripada paras laut, tenggelam sampai laut menjadi masin, sampai laut itu tak boleh orang nak selam, tak ada kehidupan dia. Punyalah Allah nak tunjukkan kebencian dia pada umat tadi. Pergi laut mati, kita akan nampak itu satu bainat. Petunjuknya ada, hudannya ada, bainat dia tu ada di tempat, di muka bumi ini. Pergi Jordan, pergi dekat Palestin, kita akan jumpa satu lautan yang menjadi bukti umat yang pernah wujud dan pernah dibenamkan ke dalam perut bumi, pernah dilaknat oleh Allah. Ada tak tempatnya? Bainatnya ada? Ada. Penjelasannya ada tak dalam Quran? Ada. Furqan kita, ini adalah umat. Satu contoh umat yang Allah dah murka. Allah dah benci. Allah dah sesatkan. So, apa pelajaran untuk kita? Adakah kita ni nak jadi umat yang sama? Adakah kita nak jadi orang yang sama? Kita nak jadi umat yang pun ditenggelamkan oleh laut masin tadi tu. Laut mati tadi tu. So, kalau Allah dah bagi contoh, Quran dah cakap, bainat dah ada, bukti dah ada. So, kita ni hari ni, kita lihat bukti-buktinya pun, umat tu ada lagi tak depan mata kita. Bukan sekadar yang berlaku dalam bentuk yang biasa-biasa. Dia dah lebih teruk lagi daripada apa yang pernah berlaku pada zaman Nabi Lut dulu. Kalau sembang tentang anak luar nikah, ada 7 stadium Bukit Jalil cerita tentang anak luar nikah. Kalau cerita tentang seks bebas, kalau cerita tentang sumbang mahram, kalau cerita tentang mereka-mereka yang sudah jauh terjebak dengan LGBT, itu dah betul-betul bukan sekadar di Malaysia saja, di seluruh dunia fenomena ini berlaku. Allah dah cakap tak benda tu ada dalam Quran? Ada. So, bila dah ada dalam Quran, akan ada tak dekat muka bumi ni? Ada. So, macam mana kita nak berprinsip supaya kita tak nak anak cucu cicit kita ni akan tergolong di dalam golongan begini? Mesti kita bimbang, mesti kita risau, mesti kita takut. Then we have to be committed untuk memastikan benih-benih umat yang rosak ini tidak ada di dalam masyarakat kita. Tapi kita nak kata dalam masyarakat kita tak ada, dah ada tak? Dah ada. So, kita tak boleh lagi. Hanya sekarang ni kita boleh selamatkan diri kita dulu. Jadi diri kita dulu yang kita nak kena pastikan selamat. Kita sendiri ni dah selamat tak daripada segala bentuk fitnah yang boleh masuk dalam diri kita. Melalui apa? Telefon, iPad, tablet, gadget, wifi yang boleh membawa segala macam maklumat ke dalam rumah kita. So, siapa yang beli wifi tu? Kita. Siapa yang bayar bil tiap-tiap bulan? Kita. Siapa yang beli TV? Kita. Siapa yang bagi TV tu untuk keluarga tengok? Kita. Siapa? Mak bapak.
So, siapa yang berani mengatakan kita boleh selamatkan diri kita dengan 100%? Kalau kita tidak follow segala apa yang Allah dah perintahkan dalam Al-Quran. So, kita balik kepada kitab ini untuk menjadi golongan-golongan yang Allah kata mereka-mereka yang bertakwa. So, macam mana kita nak bertakwa? Zalikal kitab. Itulah kitab. Inilah kitab yang Allah dah bagi kat tangan kita. Yang kita nak kena baca bukan sekadar jadi satu bacaan ritual semata-mata. Dia jadi ritual bila setiap kali Ramadan otak kita akan fikir masa inilah kita nak khatam Quran. Jadi ritual tak? Tiap-tiap tahun jadi ritual. Tapi ritual ini adakah kita betul-betul buat sepenuh hati? Sebab orang lain baca, kita pun baca. Sebab orang lain buat, kita pun buat. Dan tadarus. Dan hashtag dan tadarus. Masuk bulan ni lah kita nak jadi dan tarawih. Semua segala jenis dan ada. Dan iftar, dan sahur, dan sedekah. Semua nak kita tayangkan, nak tunjukkan. Tapi benda tu dia tidak membawa kepada keuntungan apabila kita menjadi orang yang tak faham kenapa sebenarnya kita buat. Untuk apa kita buat? Tang mana perintah dia? Ke mana kita nak bawa benda ni dalam bentuk pembangunan agama? So, semua itu kita nak faham, kita nak kenal dan kita nak membaca dalam bentuk memahami setiap ayat-ayat Allah itu bukan hanya sekadar bacaan ritual semata-mata. So, Quran itu kita jangan sampai kita jadi satu kefahaman. Hari ini kita jadi seorang Muslim, jadi seorang yang beriman, tetapi Islam itu hanya jadi satu agama yang bentuk seremonial. Agama seremonial ini bila kita hanya menyambut dia berkala dan hanya menyambutnya mengikut festival kita. Hari ini masuk bulan Ramadan, dia jadi satu festival Ramadan. Dia satu seremonial. Kita menyambut dengan solat tarawih. Dah habis tarawih, dah tak ada dah. Bulan depan Syawal, dia jadi seremoni yang lain pula. Dia jadi open house, dia jadi ziarah, dia jadi ini apa semua. Seremoni dia begitu. Habis Syawal, dia masuk Zulkaidah. Kita dah mula mencari pula peluang-peluang ruang-ruang untuk buat haji. Ada yang pergi haji, ada yang terlibat dengan seremonial korban. Kita pun jadikan dia sebagai seremonial. Habis pada tu kita akan masuk Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rejab, Sya'ban. Masuk baliklah kepada Ramadan. Ulang balik tak? Ulang balik. Benda tu disambut sepanjang tahun, setiap tahun, tetapi dia jadi satu bentuk seremoni. Agamanya menjadi agama seremoni. Kita tak faham kenapa kita buat. Kita ajar anak kita daripada kecil, kita bagi duit raya. Kita bagi duit raya. Raya kita bagi duit. Kan? Sampai anak tu dah lekat dalam kepala otak dia, tahun depan ada duit lagi. Puasa. Tahun depan ada lagi. Upah. Tahun depan ada lagi. Sampai dia besar, dia pula buat untuk anak dia pula. Dia pula buat untuk cucu dia pula. Dia pula buat pula kepada keturunan dia. Faham tak? Tak faham. Sebab apa aku buat? Sebab nenek moyang aku pernah buat. Di mana kita nak memutuskan nasab itu tadi, keturunan kita tadi, nasib umat kita tadi itu. Why? Sebab kita cuma nampak itulah Islam yang kita pegang dalam bentuk tradisi, adat dan resam. Dan Quran itu sendiri, Nabi cakap akhir zaman dia hanya akan tinggal satu resam. Jadi satu budaya. Jadi satu amalan yang kita buat kerana kita rasa ia adalah satu bentuk budaya. Budaya membaca Quran. Maka kita pun suruh anak kita baca Quran. Faham tak faham, tak ada apa. Hang baca aja. Kan? Yang bagus sikit dia mula hafal Quran. Hafal Al-Quran tu. Faham tak apa yang kita hafal? Tak faham. Boleh jadi imam? Boleh. Sebab hafal Quran. Tapi jadi imam tak membawa prinsip imam tadi. Imam yang nak menunjukkan contoh. Engkau rokok, makmum akan rokok. Engkau berdiri tegak, makmum akan berdiri tegak. Engkau bertakbir, makmum akan bertakbir. Tapi di mana kefahaman kita pada 13 rukun solat itu sebagai satu prinsip hidup. Bermula daripada qiyam sampai kita memberi salam, semua itu adalah satu bentuk perjalanan hidup sebagai seorang Islam. Sampailah kita bagi salam kepada golongan kanan, kita bagi salam kepada golongan kiri. Macam mana kita nak faham benda itu kalau kita hanya jadikan dia sebagai satu seremoni? Baca Quran, satu seremoni. Buat apa-apa pun menjadi satu seremoni. Kenduri doa samad, seremoni.
Dan kita akan lihat semua ini hanyalah jadi satu bentuk kehidupan yang berbentuk angan-angan. So, angan-angan ini yang kita nak kena mula tukar. Sangka-sangka ini kita nak kena mula fahamkan. Hingga dia menjadi satu bentuk kefahaman yang jelas. Itu hudan, bainat tadi tu satu pembuktian. Kita kena buktikan kat kita ni. Baca Quran ini, apa Allah nak bagi tahu kita? Kita membaca teksnya. Kalau hadis kita membaca matannya. Matan itu teks. Kita baca teksnya, tapi kita tak fikir pun sebenarnya Allah nak bagi tahu apa. Sebab tu tadarus, saya selalu nampakkan, kita kena faham elemen zikir yang ada di dalam Quran. Elemen zikir ini, zikir kalau kita sebut, zikir ini kita letak di mulut. Kan? Kita pun berzikir, subhanallah, 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 subhanallah. Tapi subhanallah itu tidak menjadi satu bentuk penyucian diri dan menyucikan agama ini. Dia hanya jadi satu ritual di mulut. Dia bertasbih, tetapi dia menjadi satu benda yang amalan yang kita rasa kita buat, tetapi dia tidak menyucikan kita lagi. Memang kita buat, subhanallah tak pernah lekang, alhamdulillah tidak pernah lekang, Allahu Akbar tidak pernah lekang, tapi dia jadi satu bentuk dalam amalan di mulut. Dia tak jadi amalan di atas muka bumi ini lagi. Selagi kita tidak sabbahalillah, berjalan kita itu untuk menyucikan diri kita. Kita tahu yang kita nak pergi ni tempatnya baik ke, bagus ke, betul ke tak betul. Kita tahu ni. Sabbahalillah. Kita nak pergi sana tu, kita bertasbih untuk menyucikan Allah tu bukan sekadar di mulut, tetapi kita dah boleh jelas. Kita bercakap dengan orang, kita sedang berbicara sesuatu yang nak menyucikan dia, nak menyucikan diri kita. Kita menegur orang dalam proses menyucikan manusia dan menyucikan diri sendiri. Kita menyampaikan peringatan kepada orang, dia memberi peringatan kepada kita. Kita menasihati orang lain, dia memberi nasihat kepada diri sendiri. Dia memberi gambaran dan perspektif untuk kita juga menjadi orang yang lebih baik. Kita nak orang jadi lebih baik, kita pun kena jadi baik tak? Jadi kita masing-masing mencari jalan macam mana kita nak buat penambahbaikan. Kita nak buat islah. Islah dari perkataan soleh. Soleh itu adalah satu bentuk macam mana kita nak mengislahkan diri kita, to reform ourselves menjadi a better man, a better person, orang yang lebih baik. Ramadan kali ini lebih baik daripada Ramadan yang lepas. Lebih baik daripada Ramadan 20 tahun lepas. Dulu kecil-kecil kita puasa hanya dapat lapan dan dahaga. Kita cuma puasa hanya kita angan-angan bila puasa nanti mak bagi upah satu hari RM1, 30 hari RM30. Baik sikit dapatlah duit raya 100. Tapi itu upah yang hanya menjadi dalam bentuk angan-angan seorang budak-budak. Kalau mak bapak tak suruh kita puasa dulu, kita pun tak tahu kenapa kita kena puasa. Kalau mak bapak tak suruh kita solat, kita pun mungkin tak akan ada disiplin solat. Jadi kita cuma buat berdasarkan suruhan ibu dan bapa. Di mana suruhan Allah yang kita betul-betul nak faham? Tang mana yang betul-betul yang kita nak bawa prinsip dalam kehidupan kita itu berdasarkan kepada perintah Allah. So kalau kita angan-angan, baca pun angan-angan, angan-angan kita ni mengatakan kita akan dapat pahala sekian-sekian-sekian. Tutup buku, dah. Selesai tugas aku sebagai seorang hamba. Kita tutup saja Quran dan kita berjalan, maka selepas itu kita dah tak jadi dah seorang hamba Allah yang kita baca tadi. Kita dah mula jadi hamba manusia balik. Kita akan sibuk dengan urusan dunia kita, kita akan sibuk dengan benda-benda yang melibatkan angan-angan dunia, sangka-sangka dunia, dengan benda-benda yang akan menyesakkan dada kita, masalah ini apa semua bagai. Kita akan duduk dalam sistem yang dipakaikan balik kepada kita sebagai seorang hamba dunia. Tapi kita tak boleh lari, sebab di sinilah tempat kita nak mengabdi. Cuma setiap tempat-tempat itu menjadi satu ruang sujud untuk kita beribadah, mengabdikan diri mengikut lunas-lunas dan perintah Allah. Jadi bapa yang betul-betul mengikut kehendak Allah. Jadi ibu yang betul-betul memahami tuntutan Allah dan tuntutan Rasul dan tuntutan ulil amri. Siapa ulil amri? Suami. Kita yang kita takut ni, orang perempuan terutamanya, bila kita ni nak jadi seorang isteri yang solihah. Jadi bila kita jadi isteri yang solihah, pengatur di dalam rumah tangga kita adalah suami. Yang kita takut hari ni adalah bila mana kita ada dua orang pengatur. Ni dilema seorang wanita berkerjaya.
Siapa pengatur kita yang kedua? Bos kita, majikan kita. Bila mereka menjadi orang yang boleh overrule perintah suami, boleh overrule kan apa saja yang ditetapkan oleh suami, dan kita akan mengalami satu konflik di dalam hidup berkeluarga. Itu yang jadi isu bawa balik rumah, bawa balik kerja. Bila bawa balik kerja jadi stres, tak boleh layan suami, tak boleh nak buat berkhidmat untuk anak-anak dengan tenang dalam otak, jadi tak boleh nak berfikir dengan matang. Sebab apa? Kita jadi orang yang beremosi. Why? Bebanan tugas di pejabat dia bawa pulang, dan kita tak mampu untuk menjadi orang yang berfikir secara waras, dengan matang, dengan prinsip agama. Apa lagi kalau kita tengah duk layan suami, tiba-tiba datang WhatsApp, datang perintah-perintah daripada office, dan kita kena attend kerja dan terabai tanggungjawab di rumah. Itu dilema yang kita nampak. Tapi benda tu pada kita hari ni itu normal. Itu adalah biasa. Tapi sebagai suami, takkanlah tak rasa apa-apa. Takkan suami tak rasa bila tengok isteri kalut sana, kalut sini. Tapi untuk suami, dia tak jadi kalut begitu. Kan? Bila dengan suami, cakap pun kasar. Cakap pun kan main lepas. Dengan suami, tak boleh nak jadi orang yang tunduk. Tapi bila bos cakap, bos marah, isteri boleh dengar cakap bos, isteri boleh tunduk pada bos, isteri boleh layan bos dengan baik. Habis tak? Majikan itu dia jadi utama tak? Dia jadi utama. Keutamaan sebenarnya siapa? Di rumah. Anak-anak keutamaan tak? Keutamaan. So ini satu bentuk dilema yang kita kena faham. Macam mana kalau kata Quran itu tak mendasari kefahaman kita sebagai seorang ibu, bapa, seorang yang duduk dalam masyarakat, yang duduk dalam satu kepimpinan yang betul-betul mengikut apa yang Allah hendak, maka kita akan duduk dalam satu bentuk fahaman jahiliah. Fahaman jahiliah ni jangan ingat zaman Nabi saja fahaman tu. Tak. Jahil itu satu konsep, tak ada ilmu. Once kita tak ada ilmu, kita buat dengan sangka-sangka. Kita akan buat tanpa kefahaman. Sedangkan kalau kita faham, kita akan jelas dan kita akan tahu. Once kita dah berkahwin, kita ada satu komitmen. Siapa komitmen dan keutamaan kita? Suami. Dapat suami yang baik, alhamdulillah. Kena suami yang tak berapa nak betul, habis, gone. Itu satu benda yang kita kena faham. Kena pula anak lelaki dengan anak perempuan beza dari sudut agama. Bila anak lelaki, keutamaan dia kepada ibunya masih ada. Tapi kalau anak perempuan, dia dah terputus dengan ibu dan bapa dia. Walinya sudah pergi kepada suami. So, kalau kita faham macam mana perintah Allah itu, dia mendidik kita untuk jadi orang yang tahu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Nak meletakkan sesuatu pada tempatnya, itulah adil. Jadi mak bapak, dia tak boleh kata, oh anak perempuan aku tak balik melawat aku tahun ni kan, asyik-asyik balik rumah laki dia saja, raya ni kan, asyik-asyik laki dia, asyik-asyik laki dia. Tak boleh lah, sebab keutamaan anak perempuan mengikut suami dia. Yang ni pun boleh jadi tajuk perang dunia setiap tahun. Masuk raya je perang. Satgi gaduh pula, ni dah 2 tahun tak balik kampung mak saya ni. Suami kata, kita balik kampung mak saya dulu. Nak balik kampung je pun dah boleh jadi satu isu besar dalam rumah tangga. Walhal, kalaulah seorang isteri ini memahami duduknya di mana, sami'na wa ata'na pada suami, dia akan tahu siapa yang dia perlu ikut dulu. Cakap siapa dulu yang dia nak utamakan? Cakap ibu, bapa atau cakap suami? Itu contoh Ini nak bagi contoh. Bukan nak kena saya promote suami-suami balik kampung dia. Tak. Ini nak nampakkan gambaran. Quran mengajar kita bagaimana berprinsip. So kalau dah bersuami, kalau dah berkahwin, dia ada prinsip-prinsip dalam Quran yang kita kena tahu. Di mana duduknya, di mana kita nak kena faham. So once kita dah dapat gambaran pelaksanaan ni, dia senang. Kita nak berjalan dekat dunia ni, bukan kita sekadar nak jalan, pergi sana, pergi sini, pergi kerja, balik rumah, pergi melancong, pergi ziarah, pergi umrah, pergi haji. Tapi kita tak faham sebenarnya apa mesej yang Allah nak bagi. So once orang yang mempunyai Al-Quran, once orang yang ada kefahaman, dia tahulah. Tu Aunty Norini cakap gilir-gilir tak ada gaduh. Gilir-gilir itu, nak dapat persetujuan bergilir itu datang daripada musyawarah. Keluarga itu memerlukan satu syura. Keluarga itu memerlukan kepada satu orang figure yang boleh meletakkan keputusan.
Keputusan dia pula mesti keputusan yang adil. Macam mana nak dapat adil? Adil ini apabila suami itu pun boleh meletakkan sesuatu pada tempat dia. Terjadilah suami yang berprinsip. Prinsipnya datang dengan bersikap ataupun mengikut kehendak-kehendak Allah. Apabila datangnya perselisihan, maka kembalilah kepada Allah dan Rasul. So suami pun balik kepada konsep musyawarah, syura, berbincang, dapat keputusan, letak sesuatu pada tempatnya. Macam mana nak letak sesuatu pada tempatnya? Nak adil, dua-dua pihak dapat meraihkan benda tu. Tapi hujungnya dia akan jadi satu seremonial tak? Seremonial. Balik kampung pun seremonial tak? Seremonial. Tapi di situlah benda yang dah lama dididik dalam otak kita. Kalau tak balik kampung, dia jadi apa? Sesuatu yang di luar fitrah, di luar lumrah Aidil Fitri. Kan? Raya mesti balik kampung. Tu yang penuh jam sekampung tu. Sebab apa? Semua balik kampung. Kan? Sedangkan nak melawat orang tu tak semestinya dalam bulan Syawal. Baliklah bila-bila pun. Cuma kita tak pernah diajar begini. Sebab kita diajar, dia satu budaya yang, budaya balik kampung ni nikmat dia bila? Nikmat dia masa raya. Kan? Kalau nak sembelih lembu, nikmat dia masa bila? Raya korban. Benda tu dah jadi satu budaya. Kan? Kalau ikutkan nak sembelih lembu bila-bila boleh kan? Boleh. Tapi secara seremonial, orang akan sebut waktu raya haji. Sembelih lembu waktu biasa tak ada feel. Tak rasa apa. Sebab apa? Sebab dia jadi satu seremonial. Kan, orang yang pergi haji, dia akan jadi satu seremonial yang sangat besar. Kan, semua orang berkumpul ramai-ramai, dia jadi satu seremoni. Tapi berapa ramai yang pergi haji tu faham tuntutan haji. Itu satu contoh. Sama dengan ramai-ramai pergi umrah. Tapi berapa ramai yang betul-betul bawa balik nilai-nilai mabrur yang Allah sebut sebagai satu bentuk penerimaan Allah terhadap ibadah kita di sana. So once kita dah nampak semua benda ni, kan, kita akan jelas. Quran yang kita baca tadi, dia bukan jadi satu bentuk bacaan yang tinggal tulisan. Tak. We extract all those things sebagai satu prinsip. Kan? Kita jadikan benda tu sebagai satu benda yang kita jelas. Teks yang ditukar menjadi konteks, konteks menjadi konsep, konsep menjadi prinsip, dan kita bawa setiap hari. Nak didik anak hari-hari tak? Hari-hari. Ada gaji tak jadi ibu dan bapa? Tak ada gaji. Jadi di mana kita nak meletakkan value kita yang tak bergaji tadi? Dia tidak ada nilai. So tidak ada nilai, dia jadi sesuatu yang berhabis. We do it secara khalas. Khalas mean ikhlas. Tak ada berkira-kira. Kalau gaji, ada gaji berkira-kira tak? Berkira-kira. Tahu? Bila bos suruh buat kerja lebih sikit, marah. Kenapa? Saya dibayar hanya untuk buat ini. Tak. Saya kerja sebab nak buat ni. Kan? Ini bukan kerja saya. Ini bukan tugas saya. Itu sebab bila kita meletakkan kita pada nilai itu. Nilai kita satu hari berapa ringgit, 30 hari berapa ringgit. That is our value. Dalam bentuk monetary. Tapi amal kita akan judge berdasarkan nilai yang tadi lah. Jadi mak bapak tak ada gaji. Jadi ibu, jadi anak tak ada gaji. Jadi hamba Allah ada tak dia punya nilai? Tak ada value. Melainkan value yang kita nak persembahkan kepada Allah itu adalah satu nilai tambah dalam bentuk memahami perintah-perintah Allah itu, satu bentuk pengabdian yang kita baca setiap kali solat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita minta pertolongan Allah melalui pengabdian kita tadi tu untuk kita dapatkan ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kepada kami satu hidayah, jalan, satu idea, satu bentuk kefahaman, satu bentuk penjabaran. Macam mana kita nak berjalan dekat muka bumi ni? So once kita dah nampak benda tu, Quran itu dia akan menghidupkan setiap apa yang kita cakap. Ada dia punya knowledge, ilmu, prinsip dia. Kau duduk dekat atas muka bumi ni, kau tak akan cakap kosong. Kau berzikir dengan apa yang Allah dah cakap dalam Quran. Engkau mungkin bercakap dalam bahasa kaum. Cakap sembang biasa, tapi sembang engkau tu adalah Quran.
Kau cakap dengan anak kau mungkin tak bunyi ayat Quran, tak keluar ayat Quran, tapi kau tahu yang kau cakap itu Quran. Anak kau dengar, anak kau tak akan lawan kau sebab dia tahu yang kau cakap itu perintah Allah. Engkau sebagai suami, engkau bercakap dengan isteri engkau akan jadi orang yang taat, patuh, tak akan lawan cakap engkau. Why? Dia tahu yang kau cakap itu ada dalil dan nasnya, datang daripada Allah. Mana datang? Ada ayatnya dalam Quran. So, bila suami faham Quran, isteri faham Quran, anak faham Quran, engkau cakaplah bahasa macam mana pun, bahasa Tamil ke, bahasa Cina ke, bahasa India ke, bahasa Arab ke, Jepun ke, Inggeris ke apa, but then the content yang disampaikan datangnya daripada bahasa Quran. Itu jus yang kita nak bawa. Engkau bacalah tiap-tiap hari Quran itu pun, engkau khatamlah berpuluh kali Quran pun, but then engkau tak faham the concept, tak faham tuntutan Quran, gone. Bacaan tadi kosong tak? Kosong. Yang dapat apa? Hanya lagu yang indah, hanya angan-angan yang kita baca, tetapi kita tidak memahami realiti prinsip yang Allah nak kita buat. Sama dengan puasa tak? Sama. Akhirnya puasa ni tinggal lapar dan dahaga. You don't get apa sebenarnya yang Allah nak. Kenapa kita berpuasa? Why Nabi-Nabi dulu hebat berpuasa? Berpuasa di dunia, berbuka di akhirat. Itu Nabi apa tunjuk tu? Contoh Nabi Daud tunjuk kan. Macam mana kita nak jadi orang yang begitu? Apa yang nak dipuasakan di dunia ni? Apa yang akan kita raih di akhirat nanti? Apa yang kita nak kena laksanakan di sini ni sampai kita jelas Quran yang kita baca itu, dia bukan jadi satu kisah dongeng, dia jadi satu bentuk peraturan yang mengatur hidup kita untuk menjadi orang yang sanggup diatur. Nak jadi pemimpin, engkau mesti boleh dipimpin. Hari ni engkau pakat nak jadi pemimpin, tetapi engkau tak dipimpin wahyu. Engkau nak memimpin anak dan isteri, tapi suami tak dipimpin wahyu. Engkau tak meletakkan Allah sebagai satu Rob yang mengatur hidup engkau. So di sini kita nampak Quran yang kita baca jangan hanya sekadar memenuhi tuntutan budaya. Jangan baca Quran kerana bulan Ramadan ini ramai orang khatam Quran, ramai orang tadarus, tapi kita tak pernah pun meletakkan tadarus itu satu proses pembelajaran. Belajar mengenal hurufnya, belajar mengenal ayatnya. Dah tadarus, tafakur kan apa mesej Allah ni? Fikirkan. Once dah fikir, tadaburkan kat mana kita nak tadbir ayat ni, nak letakkan, nak administer ayat ni dalam kehidupan harian. Once dah administer tu dah berlaku, kita dah tahu dah, okey, ayat ni untuk ini, ayat ini untuk kita buat ini, ayat ini untuk kita buat ini, ayat ni untuk ibu, ayat ni untuk bapa, ayat ni untuk anak, ayat ni untuk jadi pemimpin, ayat ni untuk kita tahu perintah-perintah Allah. Dah jelas tadaburnya. Nak dibawa dalam bentuk bukti, bainatkan, tabayunkan benda itu dalam bentuk pelaksanaan. Jangan cakap saja. Sebab Allah benci tak? Benci. Kan? Kabura maqtan indallah an taquluna ma la taf'alun. Engkau ni cakap saja pandai, buatnya tidak. Bercakap tu baca saja, buatnya tidak. Khatam dah berpuluh kali, buatnya tidak. So jangan sampai Allah kabura maqtan indallah. Allah benci sebenci-bencinya. Allah bengang dengan kita, Allah marah kita, Allah kata macam-macam kat kita. Allah kata celakalah kamu orang yang solat. Kita solat tak? Solat. Kita puasa tak? Puasa. Kita bayar zakat tak? Bayar zakat. Tapi hujungnya kita dapat tak apa yang Allah nak? Tak dapat. Why? Kita hanya buat benda tu secara ritual, tapi kita tidak faham why kita kena buat benda tu dengan kefahaman. So sekali lagi, sekadar penutup, dah 11.57. Untuk saya mengambil peluang pada hari ini untuk mengucapkan terima kasih kepada semua yang datang ke dalam sesi live ini, untuk kita refresh balik, untuk kita faham balik kenapa kita buat semua ini sebagai satu bentuk bukan sekadar ritual, tapi hendak menterjemahkan ayat demi ayat Allah itu dalam bentuk actual. So ambil peluang, Ramadan ini dah masuk hari yang ke-7. Seminggu dah, sedar tak sedar, kita dah masuk ke dalam satu fasa untuk mencari makna dan maksud ke arah Lailatul Qadar. So, mudah-mudahan kita dapat malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. So, kita akan move forward. Minggu depan kalau ada rezeki, siapa yang nak ada lagi bicara maqasid minggu depan, boleh komen nak, boleh bagi sokongan moral untuk kita teruskan. Kalau tak nak, tak payahlah Ustaz, sekali ni cukup lah.
bosan lah, tak apa, komen, kita stop, tak payah ada live lagi dah. Tapi kalau betul-betul nak, kongsikan, sharekan dan berikan pandangan, kesan dan pesan untuk kita analyse sejauh mana yang kita nak susun topik-topik untuk episod-episod akan datang. Ada rezeki, mungkin lebih daripada 1-2 episod, mungkin kita boleh sambung selepas Ramadan, masuk Syawal apa semua, ataupun mungkin edisi Ramadan sahaja, atau macam mana. Dan saya nak mengambil peluang ini juga untuk mengajak sahabat-sahabat untuk bersama-sama dengan kami dalam projek Pelangi. InsyaAllah pada hari Isnin ini kami akan turun sekali lagi. Baru ni kita dah turun dah 3 Rabu yang lepas di Masjid Khairiah Lenggeng, dan insyaAllah hari Isnin akan datang kita akan turun untuk membawa agihan makanan sempena Ramadan ini untuk penduduk-penduduk di Kampung Mendom, kerjasama dengan Masjid Kampung Mendom, untuk kita agihkan kepada mereka-mereka golongan-golongan asnaf daripada surah At-Taubah ayat 60 itu, khusus untuk mereka yang sangat-sangat memerlukan melalui saluran Dapur Kasih Projek Pelangi. Okey, saya ada letakkan dekat dalam description itu ada nombor account bank apa semua, dan mungkin admin boleh masukkan dekat ruang komen nanti untuk sama-sama kita menyumbang khususnya kepada Projek Pelangi untuk salurkan kepada semua asnaf-asnaf yang telah pun kita kenal pasti, dan kita akan raikan mereka dalam bulan Ramadan ini. Jadi bukan sekali ataupun one shot saja, kita akan berikan kepada mereka-mereka yang dah pun kita identify untuk sepanjang bulan Ramadan ini melalui kempen-kempen yang kita adakan. So kalau siapa-siapa yang menyumbang, tolong saya letakkan hashtag BM Asnaf untuk kita tahu saluran itu datangnya melalui Bicara Maqasid khusus untuk Asnaf. Dan saya ucapkan terima kasih kepada semua yang memberi. Okey, admin saya dah masukkan nombor akaun dan juga ada linknya juga. Kalau siapa yang buka dekat description itu, boleh sama-sama kita manfaatkan. Dan andai kata ilmu yang saya berikan ini, yang saya kongsikan pada hari ini bermanfaat untuk anda dan keluarga, mudah-mudahan Allah angkatnya sebagai satu amalan ibadah saya untuk menyampaikan ilmu daripada Al-Quran khusus untuk anda semua. Value berapa yang boleh dimanfaatkan dalam bentuk monetary, dan sedekahkanlah mengikut apa yang mampu kita sumbangkan. Untuk kami yang mampu memberi, yang tidak menerima. So kita mampu untuk memberi sebanyak mana yang kita rasa kita boleh beri kepada yang mahu. So kita berusahalah untuk sampaikan. Kalau kita tak mampu join, insya-Allah ada orang-orang yang akan turun dan sumbangkan bantuan ini kepada yang mereka-mereka yang sangat-sangat memerlukan. So itu dari saya, janji sampai pukul 12. Mudah-mudahan kita akan bertemu lagi. Saya tengok dulu siapa yang komen nak tu. So saya nak make sure minggu depan dia ada. Siapa tak komen nak tu, kalau jumpa minggu depan, saya minta dam. Okey, itu saja daripada saya. InsyaAllah kita jumpa minggu depan. Dan apa yang dikongsikan ini akan dimasukkan dalam YouTube macam biasa. So kalau siapa yang nak ulang balik apa yang kita dah pernah sampaikan dulu, boleh follow YouTube saya. Dan juga boleh tengok dekat dalam tu Bicara Maqasid episod 1 sampailah yang dah recent, untuk ulang balik apa yang kita pernah kongsikan supaya mudah untuk faham untuk tajuk-tajuk yang akan datang, insya-Allah. Okey, itu saja. Saya mohon ampunan maaf andai kata tersilap bicara, tersalah tutur kata. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada hidayah Allah, yang buruk itu datang daripada kelemahan saya sendiri. Mudah-mudahan kita ada rezeki untuk menunaikan umrah pada September nanti bersama-sama, insya-Allah. Itu saja. Haza wallahu yar'ana wa yahfazuna. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu 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 wallahu